Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Nama Cikgu Mus, Cikgu Mus Effendi bin Haji Syanat. Cikgu akan mengajar pendidikan moral untuk tingkatan 2 pada tahun ini. Okey, kita terus ke tajuk pendidikan moral yang kita akan buat untuk PDPR. Sumber moral asas pembentukan akhlak mulia. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, anak-anak kena tahu objektif pembelajaran pada hari ini. Itu yang pertama adalah sumber moral, yang kedua sumber agama ataupun kepercayaan menjadi prinsip moral, yang ketiga norma masyarakat Malaysia yang menjadi sumber moral, yang seterusnya kepentingan sumber moral bagi membentuk insan bermoral, dan yang terakhir mengekspresikan perasaan apabila membuat tindakan berdasarkan sumber moral. Dan nilai yang anak perlu ketahui pada hari ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, hormat menghormati, toleransi, rasional dan kesederhanaan. Kita ingat, kita tak nak membuang masa. Kita terus kepada kita punya objektif yang pertama, itu sumber moral. Okey, sumber moral ialah bahan rujukan yang menjadi panduan dalam membentuk kepribadian diri seseorang individu, iaitu dari mana ia asal, sumber rujukan. Sumber moral juga menerangkan asas nilai-nilai murni yang perlu dipupuk, dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harian manusia. Antara sumber moral termasuklah agama, kepercayaan, norma masyarakat dan prinsip rukun negara. Okey, kita akan pergi satu persatu secara detail. Apakah maksud-maksud yang cikgu terangkan tadi, sumber moral. Yang pertama adalah agama. Okey, agama rasmi dekat Malaysia adalah agama Islam. Tapi semua rakyat Malaysia bebas beragama. Sebab itulah kita tengok agama, contoh sumber moral yang pertama adalah agama, itu agama Islam dengan kitab rujukannya adalah Al-Quran, Kristian dengan kitab rujukannya adalah Bible, Buddha dengan kitab rujukannya adalah Tripitaka, Hindu dengan kitab rujukannya adalah Bhagavad Gita, dan seterusnya Sikh dengan kitab rujukannya Sri Guru Granth Sahib. Kemudian kepercayaan, kita ada 4 kepercayaan. Itu kepercayaan Confucius, sama juga mestilah ada kitab rujukannya, iaitu Lung Yu. Manakala Taoist dengan kitab rujukannya ialah Taoist Te Ching. Kemudian kepercayaan orang asli di Semenanjung Malaysia dan pribumi Sabah Sarawak. Okey, apa yang cikgu nak terangkan lepas ni adalah tentang perbezaan di antara agama dan kepercayaan. Apa perbezaannya? Cikgu nak dengar. Siapa boleh? Belum dapat lagi kan? Okey, tak apa. Agama adalah sesuatu di penghujung kehidupan ada yang dinyatakan sebagai dosa dan pahala, syurga dan neraka. Perbuatan baik akan dibalas baik, perbuatan jahat akan dibalas jahat. Jika kita berbuat baik, kita akan diberkati oleh Tuhan Allah dan Maha Esa. Itu apa yang diajarkan dalam agama. Dia nak kita berbuat baik sesama umat manusia, dan ada hari pembalasan selepas kematian, adanya yang bukan sebagai kiamat dan sebagainya. Itu adalah tentang agama. Manakala kepercayaan adalah kepercayaan kepada alam sekitar, kepercayaan kepada matahari, kehidupan dan sebagainya. Dan semua ini ke arah kebaikan. Kalau kita tengok untuk dilunutlah kepercayaan, contoh kepercayaan adalah kepercayaan pagan. Bukan pogan, pagan. Pagan di mana mempercayai alam semula jadi, kebaikan, berbuat baik semua dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Okey, kita pergi juga kepada norma masyarakat.
Contoh norma masyarakat adalah peraturan, undang-undang, pantang larang dan juga adat resam. Anak-anak kena tahu perbezaan keempat-empat ini. Peraturan, ulang lagi, undang-undang, pantang larang dan adat resam. Kita tengok yang pertama sekali adalah peraturan. Apa itu peraturan? Peraturan adalah sesuatu perbuatan di mana sekiranya kita mengikuti, kita dapat kebaikan. Kalau kita tidak mengikuti, tiada apa-apa masalah. Sebagai contoh, cuba bagi melintah jalan raya. Peraturannya mestilah melihat ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. 2 kali kita tengok, kemudian barulah melintas. Kita akan melintas dengan keadaan yang selamat. Itu adalah contoh peraturan. Kemudian ataupun yang lain, peraturan yang lain adalah berpakaian sopan ketika ke masjid, ke gereja. Biar kita nampak cantik dan bergaya. Itu adalah contoh-contoh peraturan. Manakala undang-undang sesuatu yang wajib, mesti, patuh. Kalau kita tak buat, dendaan ataupun hukuman akan dibagi. Cikgu bagi contoh, memandu kereta. Kamu membawa kereta tapi tidak memakai tali pinggang keselamatan, akan didenda RM1,000. Memandu menggunakan telefon akan didenda RM1,000. Minta maaf, tali pinggang keledar kalau tak salah saya cikgu 300 bukan 1,000. Itu dia dibagi hukuman. Begitu juga kalau membawa motosikal tidak menggunakan helmet ataupun topi keselamatan, anda akan disaman ataupun diberi dendaan. Itulah perbezaan yang agak jelas antara peraturan dan juga undang-undang. Kemudian kita tengok adat resam. Adat resam ini adalah sesuatu yang menjadi ikutan daripada zaman dulu-dulu nenek moyang kita. Sesuatu yang baik lah, bukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baik. Manakala pantang larang, sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita ambil contoh, mungkin orang Melayu, pantang larangnya adalah menyanyi di dalam dapur. Kalau menyanyi dalam dapur akan dapat suami yang tua. Begitu juga pantang larang yang seterusnya, kalau isteri mengandung tidak boleh bertukang di dalam rumah. Itu contoh-contoh pantang larang. Semua pantang larang. Kenapa? Dia ada kebaikan. Biar tidak mengganggu kandungan baby dalam perut dan sebagainya. Itu adalah antara beberapa ciri pantang larang dan adat resam. Dan seterusnya adalah rukun negara. Rukun negara kita ada 5. Dan kita sebagai rakyat Malaysia mesti tahu apa itu rukun negara. Yang pertamanya adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Itu antara rukun negara yang setiap warga negara Malaysia mesti tahu dan boleh amalkan, kena hayati dalam diri. Kemudian masa pun tak banyak, kita tengok kepentingan sumber moral. Kepentingan sumber moral ada 5 kepentingan sumber moral. Itu yang pertama, untuk memberi panduan kepada pengamalnya, supaya paling penting untuk berbuat kebaikan. Tak ada agama yang menyuruh kejahatan, tak ada kepercayaan yang menyesatkan manusia. Semuanya untuk ke arah kebaikan. Yang kedua, menyedarkan tanggungjawab individu kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kalau kita hayati semua agama, semua kepercayaan, semua pantang larang, adat resam dan juga rukun negara, semua ke arah melahirkan seorang individu yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni banyak. Bertanggungjawab kepada diri sendiri, bertanggungjawab kepada jiran, bertanggungjawab kepada masyarakat, bertanggungjawab kepada negara. Kemudian seterusnya, untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam pembentukan akhlak, melahirkan rakyat yang berkepribadian tinggi. Ini penting supaya sebagai bekalan kita untuk kemudian hari. Ini penting anak-anak. Sebab itulah daripada awal-awal kita terapkan semua anak-anak mempelajari moral. Bila satu hari nanti, bila menjadi seorang pemimpin yang berkarisma, mestilah moral yang tinggi baru mantap.
kemudian mengukur perpaduan dan keharmonian negara. Itu saja yang dapat cikgu terangkan secara ringkas dan cepat. Cikgu tak nak mengambil masa lama. Makin lama makin banyak nanti data anak-anak akan habis untuk dengan ini. Sekian, terima kasih.